Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Rashid selaku pengacara kepada majlis kuliah pagi kita ni, pengerusi yang terkuasa Masjid Tun Abdul Aziz, muslimin dan juga para muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab A'malul Qulub. A'mal al-Qulub artinya amalan-amalan hati, yang diterjemahkan dengan nama aplikasi hati. Sebab apa? Hati ini bila dia selamat, maka anggota-anggota yang lain insya-Allah selamat. Dan tajuk yang sampai kepada giliran kita kali ini iaitulah di bawah tajuk As-Sabru, sabar. Tajuk yang ketujuh iaitulah sabar. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya Allah telah menjadikan sabar bagaikan kuda yang tidak pernah jatuh terperosok. Dia kata Jawa dan la yakbu, mana kuda yang tak pernah tewas, pedang yang tak pernah berkarat, pasukan yang tak pernah dikalahkan, dan benteng yang sangat kukuh yang tidak dapat dirobohkan. Ini dipanggil ibarat-ibarat yang menunjukkan kepada fadailus sabri, kelebihan sabar itu. Sabar tidak ubahnya bagaikan kenderaan yang tidak akan menyesatkan penunggangnya. Karena itulah dalam hadis fan nasru ma'as sabr, sabar akan datang bersama dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi dua perkara ini bagaikan dua saudara kandung, kerana datangnya pertolongan adalah berkat kesabaran. Jadi kita ni nak suruh Allah Ta'ala bantu kita, kita kena sabar dulu dalam menghadapi ujian. Sabar lebih menolong pelakunya daripada bantuan yang dilakukan oleh kaum lelaki tanpa peralatan dan jumlah yang tidak memadai. Ya, kadang-kadang jumlah kita tak ramai, tapi dengan berkat kesabaran kita boleh menghadapinya. Kedudukan sabar dalam mencapai kejayaan sama halnya dengan kepala bagi satu tubuh. Sabar adalah jalan menuju kepada kejayaan dan kebahagiaan. Sabar adalah suatu keutamaan yang diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Keadaan manusia itu ada kalanya harus bersabar terhadap perintah yang wajib dilakukan. Jadi sabar itu ada tingkatan dia. Sabar menghadapi perintah yang dilakukan, atau sabar meninggalkan larangan yang mesti dihindari dan ditinggalkan. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir yang tidak dapat dielakkan menimpa dirinya, dan juga sabar di atas nikmat yang mesti kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikannya. Apabila keadaan-keadaan ini tidak dapat dipisahkan darinya, maka sabar merupakan suatu kewajipan baginya hingga ke akhir hayat. Jadi sabar ni dia masuk semua sudut, waktu senang, waktu susah, waktu ibadat, waktu meninggalkan maksiat dan sebagainya. Tengok perenggan yang bawah itu, Imam Ahmad telah menyebutkan dalam kitabnya Az-Zuhud, nama kitab, sebuah kata daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wajarna khaira 'aishina bis-sabr. Kami menemui sebaik-baik kehidupan kami apabila berada dalam keadaan sabar. Jadi kita nak suruh kita dapat keadaan yang baik, kita kena sabar. Sesungguhnya Allah telah menggambarkan orang-orang yang sabar dengan sifat-sifat khusus yang tidak diberikannya kepada selain mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keutamaan sabar dalam Al-Quran yang mulia. Tuan-tuan tanda, ini fakta. Allah Taala sebut dalam Quran, berapa kali disebutnya kalimah sabar dalam Quran ini? Iaitulah lebih daripada 90 tempat. Lebih daripada 90 tempat
yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah menambahkan banyak darjat dan kebaikan kerana sikap bersabar, yang hal ini merupakan buah yang dipetik oleh pelakunya. Jadi kita ni melakukan bersifat dengan sifat sabar. Jadi lepas pada kita bersabar, maka kita akan dapat kelebihan sebagai buah daripada hasil yang kita buat, yang kita lakukan itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami bila lamma sabaru, ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Surah As-Sajdah ayat 24. Jadi Allah SWT sebut orang nak jadi pemimpin, mereka dijadikan pemimpin kemenangan bila setelah mereka telah bersabar melalui jalannya. Jadi kita pergi kepada definisi, takrif, pengertian sabar. Sabar menurut bahasa artinya al-habsu wal kafu. Sabar makna menahan dan mencegah diri. Sabar makna bertahan daripada perbuatan yang tak baik, tahan daripada mengamuk, tahan daripada itu, maka dia jadi sabar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharapkan keredaan Allah. Ayat ini dalam surah Al-Kahfi. Tengok di bawah, adapun sabar menurut syariat, menurut definisi syarak. Apa makna sabar? Sabar menurut syarak ialah menahan diri untuk tetap mengerjakan sesuatu yang disukai oleh Allah, atau menghindarkan diri dari melakukan sesuatu yang dibenci olehnya. Tutup kurungan. Setakat itu definisi. Yang lain itu huraian dia. Maknanya kita tahu sabar itu apa dia? Menahan diri daripada melakukan sesuatu, menahan diri di atas melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, atau menahan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berbeza tu, di atas dengan dari. Dengan kata lain, sabar ialah bertahan dalam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menahan diri dari mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jelaslah makna sabar itu dua saja: sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Kemudian kita pergi kepada anwa'us sabri, berapa jenis sabar. Tengok muka surat 243 tengah. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahawa sabar itu ada 3 jenis. Ini jelas, sabar ada 3 jenis. Sabrun ala ta'atillah. Yang pertama sekali, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak buat benda taat ni kadang-kadang payah juga tuan-tuan. Nak jaga makan minum kita supaya tidak terperangkap dengan benda haram, benda syubhat, terutama sekali zaman-zaman mutakhir ini agak sukar. Tapi kena sabar. Orang-orang perempuan nak beristiqamah, pakai baju yang tutup aurat, terpaksa kena sabar. Ancaman mari daripada berbagai sudut. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar dalam menjauhi maksiat. Maksiat ni kita nak tinggal dia agak sukar juga. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut huffat an-nar bisyahawat. Neraka itu dilingkungi oleh benda-benda yang disukai oleh nafsu. Jadi benda hak nafsu suka, neraka. Benda hak nafsu tak suka, dia melingkungi syurga. Jadi payah kita nak tembus masuk. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang nak berlakunya benda tak baik.
berlakunya aksiden, berlakunya banjir, berlakunya kebakaran, anak-anak yang tak bahagia, anak-anak yang tak dapat kejayaan dalam pelajaran, semua orang tak nak. Tapi nak tak nak, itulah takdir Allah Azza wa Jalla yang terpaksa kita kena hadapi, maka kita sabar. Jadi jelas berapa kategori sabar? 3 kategori. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar di atas ketentuan, ketetapan yang Allah Ta'ala berikan, letakkan ke atas kita. Tak boleh lari dah kita. Kita nak ke tak nak, dia mesti kena nak. Sebab takdir Allah SWT tak boleh nak lari. Cuma kita kena berusaha supaya tidak berlaku benda tu. Sebab sebelum berlaku kita tak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kena usaha dulu. Jangan kata saya ni confirm dah, tak ada harapan dah. Kalau baca pun tak dapat dah pun. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak takdirkan apa kepada kita. Tengok di bawah dia tu, as-sabru fil Quran. Sabar ini disebut oleh Al-Quran. Tadi di awal tadi kita sudah sebut berapa tempat sabar dalam Quran? 90 tempat. Membawa keuntungan. Sabar yang disebut oleh Al-Quran akan membawa keuntungan bagi pelakunya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Jadi ayat Al-Quran ni banyak sekali tuan-tuan. Kita ambil 1-2 ayat. Ayat yang pertama, sabar, iaitulah orang yang sabar akan mendapat al-falah, kemenangan. Mana ayat Quran? Tengok surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap sedia di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi ayat ini penutup kepada ayat surah Ali Imran. Isbiru wasabiru. 2 kali ulang. Isbiru wasabiru. Warabitu. Barulah mari ayat janji tuflihun, kamu akan mendapat kebahagiaan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala menggantungkan keuntungan, gandaan pahala itu dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melibatkan kesabaran. Tengok muka surat seterusnya. Jadi apabila semua amal perbuatan mempunyai pahalanya sendiri yang telah diketahui dan ditentukan, maka sungguhnya pahala kesabaran itu tidak ada batasan. Sedekah sampai 700, kan? Buat pahala ni dapat 10 kali ganda. Tapi sabar, Allah Ta'ala tengok dalam surah Az-Zumar, dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batasan. Makin kuat kita sabar, makin tinggi darjat. Kalau kita boleh sabar sikit-sikit je, slow-slow ya sabar kita, pahala kurang. Lagi banyak sabar, lagi tinggi darjat. Ada orang ni Masya Allah, dia sakit, tapi orang tak tahu pun dia sakit. Sakit, orang tak tahu dia sakit sebab dia tak mengadu dengan orang. Dia pergi hospital, ambil ubat, pergi cari ubat-ubat, tapi tak ada orang tahu dia sakit. Itu dia panggil, ada setengah orang tu Masya Allah tabarakallah, pening kepala seluruh dunia orang tahu. Dah tulis dah kat Facebook, hari ni pening kepala, 3 biji Panadol telah ditelan. Selalu dah dia 3 biji Panadol dah dapat. Jadi tak ada benda. Semua benda yang mana tidak menunjukkan, itu dia menunjukkan jazak. Jazak ni mana orang yang resah, sikit je beritahu pada orang, mengadu. Jadi tak ada kita dengan Allah Azza wa Jalla, sebab pahala sabar itu tidak ada limit. Kenapa? Allah nak tengok setakat mana kita sabar, setakat mana kita sabar. Jadi itu 2 ayat saya ambil, tajuk dia di bawah, tajuk as-sabru fil Quran, sabar di dalam Al-Quran. Banyak lagi ayat ni, lebih daripada 10 ayat, 20 ayat yang menyebut tentang sabar. Kemudian para jemaah boleh terus pergi ke muka surat 251.
251. Jadi yang lain itu contoh-contoh kedudukan sabar. 251 di tengah-tengah. Kita nak tengok ahammiyatus sabr, kedudukan sabar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik kedudukan adalah kedudukan sabar. Sebaik-baik pekerja, pekerti, sifat, akhlak, iaitulah khuluqus sabr, akhlak sabar. Dan sebaik-baik orang adalah yang memiliki kesabaran. Subhanallah. Sabar adalah jalan yang dapat menghantarkan seseorang menuju ke syurga, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah ila akhir ayat. Tengok terjemahan dia. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu cubaan, ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi orang dulu ditimpa ujian, sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, orang yang paling kuat ujian para Nabi, kemudian para pengikut-pengikut para Nabi yang hebat-hebat. Jadi orang itu diuji oleh Allah Ta'ala mengikut tahap keimanan dan kekuatan jiwa dia, sebab derajatnya tinggi. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah. Mungkin kita boleh ambil contoh di sini, ketika tekanan Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Mekah, sehingga datang sahabat Khabbab, mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, doalah kepada Allah Azza wa Jalla minta diangkat ujian ini. Nabi waktu itu sedang duduk tidur tepi Kaabah. Nabi kita bangun duduk. Nabi kata, la yutimman Allah hazal amra, urusan agama ini akan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan sampai Islam ini selagi sampai matahari dan bulan. Tetapi walakinnakum qaumun tasta'jilun, kamu ni gopoh. Jadi Allah Ta'ala uji orang dulu untuk apa? Untuk nak tengok kedudukan sabar itu tinggi. Perhatian Al-Quran terhadap sikap sabar sangat besar, dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sabar itu, dan bahawa sabar adalah akhlak yang sangat terpuji. Akhlak yang sangat terpuji. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana kita nak menjadi manusia yang baik, maka manusia itu kena duduk di sabar. Tengok dalam kemudian kita berpindah kepada muka surat 252, hukum sifat sabar. Hukum sifat sabar. Jadi sabar ni wajib ke sunat? Pada asalnya hukum sabar adalah wajib. Secara umumnya, kalau orang tanya sabar ni wajib ke sunat, jawabnya secara umum wajib. Tetapi sabar ditinjau dari pengertiannya secara keseluruhan yang memang wajib. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan untuk bersabar melalui beberapa ayat. Tuhan kata apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Isbiru wasabiru dalam ayat tadi, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya kita sabar. Akan tetapi, tengok selepas pada ayat itu dia panggil perincian, tafsil. Perbincangan sabar ni ada perincian dia. Akan tetapi, apabila kita sampai kepada perinciannya, maka sabar itu ada yang wajib. Seorang itu akan berdosa apabila tidak sabar, dan ada pula yang sunat. Yang sunat, kita tak berdosa, tak sabar, tapi kita kerugian pahala sabar. Itu definisi sunnah ni. Tuan-tuan kena tulis. Kalau kata perkara sunat tu ada dua yang panggil sunnah. Sunnah tu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah. Yang kedua sunat ataupun mustahab. Sunat atau mustahab
maknanya perkara yang tidak wajib. Perkara yang tidak wajib. Jadi perkara yang tidak wajib itu kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita kerugian pahala. Tak situ. Tak berdosa tapi rugi pahala. Jadi kalau kita kata sunat ni kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak ada apa-apa, kita jadi kecil. Sunnah Nabi tu jadi macam tak besar sangat. Maka kita pun tak semangatlah nak buat kerja, kan? Jadi kita letak sunnah tu, siapa dia buat boleh pahala, siapa tak buat rugi. Baru terasa kena buat juga ni. Salat sunat ni tak boleh ditinggalkan. Zikir-zikir yang ada ni tak boleh ditinggalkan sebab kerugian kita kalau kita tak buat. Ini sayang. Maka sabar itu ada yang wajib, berdosa kalau tak buat, ada yang sunat. Maknanya sabar dalam melaksanakan semua kewajipan. Sabar di atas melaksanakan kewajipan syarak. Solat, puasa. Kalau nak kira solat dengan puasa ni, mana berat dari sudut sabar? Solat dengan puasa. Puasa lagi berat, kena pula puasa musim panas. Kita pula kerja di luar rumah. Berat juga tu. Tapi sabar. Maka sabar itu hukumnya wajib. Begitu pula dalam perkara menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Sedangkan sabar dalam meninggalkan perkara yang dimakruhkan hukumnya sunat. Jadi kalau benda tu haram, maka sabar meninggalkannya wajib. Kalau benda makruh, kita sabar tak buat dia tu, dapat sunat, dapat pahala. Namun sebaliknya, apabila seseorang bersabar terhadap perkara yang disunatkan dalam arti kata tetap bertahan, tidak mau mengerjakannya, maka sikapnya ini makruh. Tak mau buat benda ni. Jadi kita makruh. Pasal itulah dia kata makruhat salat. Benda makruh dalam salat itu meninggalkan benda-benda yang sunat. Jadi rugi kita. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa sabar itu adalah kalanya bukan suatu kefarduan ialah firman Allah Ta'ala, wala in sabartum lahwa khairul lis-sabirin, akan tetapi jika kamu bersabar sungguhnya itulah yang lebih baik bagi kamu. Surah An-Nahli ayat 126. An-Nahli 126. Jadi para ulama tafsir mengatakan hal ini menunjukkan bahawa sabar itu ada kalanya bukan merupakan suatu kewajipan. Dikatakan demikian kerana apa? Bahagian permulaan ayat ini mengandungi perintah. Tengok, wala in sabartum. Di akhirnya wala in sabartum. Kemudian dibatalkan oleh bahagian terakhir yang mengarahkan kepada sikap yang lebih baik. Maknanya kalau kamu sabar lebih baik. Sehingga menunjukkan pengertian bukan sebagai kewajipan. Ini cara ulama-ulama berinteraksi dengan arahan-arahan dalam Quran dan juga dalam hadis. Jadi arahan itu kalau kita nak kira al-aslu fil amri lil wujub. Asal arahan wajib. Tapi kenapa dia jadi sunat? Kenapa dia jadi harus? Jadi para ulama berbincang dalam masalah ini. Jadi kalau dia suruh, awalnya suruh kuat, kemudian diberi kelonggaran, maka itu menunjukkan kepada perkara yang lain. Dengan demikian, hukum sabar dalam ayat ini menunjukkan pengertian pilihan. Kalau kamu sabar lebih baik. Tengok ayat yang kedua, wa in aqabtum fa'aqibu misla uqid wa la in sabartum. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, kalau ambil tindakan bagus, tapi kalau kita sabar itu lebih baik. Demikian hukum sabar ini menunjukkan perintah pilihan. Kamu diperintahkan memilih antara memberikan balasan setimpal atau kamu tetap bersabar tanpa mengadakan balasan, yakni memaafkan. Jadi timbul soalan, lalu bagaimanakah hukum syariatnya? Dibolehkan bagi kamu melakukan hukum bunuh pembalasan yang setimpal sehingga kamu dapat membalas orang yang pernah menzalimi kamu dengan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan zalimnya terhadap kamu? Dan bagaimanakah hukum bersabar dan tidak melakukan pembalasan? Jawabnya hukumnya sunat. Jadi ayat ini dia bincang pada ayat yang kedua ni. Ayat yang kedua dalam wala in sabartum ni, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Mana kalau orang buat tak baik pada kita, kita balas.
Tapi Allah kata di akhir ayat itu wala in sabartum, kalau kamu sabar. Maknanya perintah awalnya suruh lawan, perintah akhir boleh pilih. Maka akhirnya hukuman itu jadi sunat, tidak jadi wajib. Oleh itu, apabila saya katakan bagaimana hukum bersabar dalam mengerjakan salat subuh, bukan salat maya subuh ni, apa hukum? Maka jawapannya adalah wajib. Wajib sebab dia rukun. Bagaimana hukum bersabar ketika ditimpa musibah dengan menahan diri untuk tidak melakukan niyahah. Niyahah ni orang panggil tangisan dan jeritan, ratapan di atas kematian. Bila ada mati, meratap, oh mati adalah orang yang kusayangi, gini-gini. Apa hukum? Jawabnya wajib. Sebab itu sudah dilarang oleh Nabi SAW daripada dakwah al-jahiliyah. Bagaimana hukum bersabar tanpa melakukan pembalasan terhadap orang yang pernah buat jahat kepada kita dengan pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya? Jawabnya sunat. Sebab kalau kita sabar, kita maafkan, lebih baik daripada kita balas. Banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang menunjukkan wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, itu kelebihan, maka dia jadi sunat. Jadi sabar dalam Quran ada yang diungkapkan dalam bentuk mufa'alah. Mufa'alah maknanya lawan. Seperti firman-Nya, dan kuatkanlah kesabaranmu. Ungkapan seperti ini tiada lain menunjukkan pengertian adanya interaksi dari dua belah pihak. Jadi itu dia panggil. Dengan kata lain bahawa di sana terjadi saling mengalahkan antara orang muslim dan musuhnya, dan bahawa kita dituntut untuk menguatkan kesabaran kita dalam memerangi kebatilan mereka dengan berjihad, berperang, dan tetap bersedia di perbatasan serta bersikap tegar dalam menghadapi mereka agar mereka tidak dapat menembus pertahanan kita dari sudut manapun. Jadi pertahanan, kesabaran dalam menghadapi kes seperti ini sangat penting sekali. Maka dia bincang di sini anwa'us sabri. Sabar itu ada dua jenis. Sabar ini pula ada dua jenis. Yang pertama, sabar bersifat badan, jasmani, yang memerlukan ketahanan tubuh. Yang kedua, sabar yang bersifat kejiwaan, yang memerlukan ketahanan jiwa. Jadi sabar tubuh badan. Satu lagi sabar dari sudut spiritual, dari sudut jiwa. Baik, kita pergi kepada kategori dia. Masing-masing mempunyai dua bahagian pula, iaitulah yang bersifat pilihan dan yang bersifat wajib. Sehingga jumlah keseluruhannya ada empat jenis sabar. Yang pertama, sabar badan, jasmani, yang bersifat pilihan. Contohnya adalah seperti menangani pekerjaan yang berat-berat. Dalam arti kata kamu boleh melakukannya dan boleh juga meninggalkannya. Jadi kalau kita nak apa ni, benda yang berat, aku tak mahu dah kerja ni, kita cari kerja lain lebih ringan, itu hak kita. Yang kedua, sabar jasmani yang bersifat wajib, yang tidak dapat dielakkan lagi, ialah seperti sabar menahan sakit akibat terkena pukulan. Kamu dituntut untuk sabar kerana pukulan, dan tiada jalan lain bagi kamu untuk menghindarinya kecuali dengan bersabar. Di mana ni? Dalam peperangan. Mana ada orang pergi berperang tak kena pukul? Pasal kena sabar. Bahkan sampai peringkat mati syahid, kena sabar. Yang ketiga, sabar dari sudut jiwa, dari sudut dia panggil apa ni, nafsi, yang bersifat pilihan. Contohnya seperti menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang dinilai tidak baik menurut ciri-ciri syariat. Contohnya hal yang dimakruhkan, benda itu bukan haram tapi makruh, maka kita meninggalkannya. Itu tak ada, itu pilihan. Yang keempat, sabar dari sudut kejiwaan bersifat wajib. Contohnya seperti sabar terhadap kematian orang yang dikasihi. Sehingga andai kata kita tidak sabar, tentulah kamu akan melakukan perkara yang diharamkan, seperti menjerit, meratap, menampar pipi, merobek pakaian, menggunting rambut dan sebagainya. Maka bila benda yang kita kena sabar. Ada benda yang kita boleh sabar dan boleh tak sabar, maka itu pilihan.
hayawan, ini dia buat bandingan di antara kita dengan hayawan. Ini agak berat juga ni main banding gini kan. Banding pula dengan hayawan. Hayawan mempunyai perasaan dengan manusia dalam dua jenis sabar yang bersifat wajib. Tetapi sabar yang bersifat pilihanlah yang membezakan antara manusia dan hayawan. Hak wajib sama kita dengan hayawan. Sehubungan dengan perkara ini, seorang yang bijak pernah menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Kata orang bijak ni orang cerdik pandai lah, hukama kata. Dengar cerita dia, menarik. Saya pernah dimalukan oleh seorang, seperti saat aku dimalukan. Saya tidak pernah dimalukan oleh seorang seperti saat aku dimalukan oleh seorang pemuda dari kampung Marwu, nama kampung. Suatu hari pemuda bertanya kepadaku, Syekh, apakah pengertian sabar menurut Tuan? Apa dia sabar? Saya menjawab, jika kami dapat makanan, kami makan. Jika tidak mendapatkannya, kami sabar. Sedap juga tu. Nah, kalau ada makan, kita makan. Kalau tak ada makan, kita sabar. Maknanya secara definisi umumnya nampak menarik. Nampak menarik atau tidak? Menarik. Tapi pemuda itu telah berkata, sabar macam ni tidak ubah seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing Marwu di kalangan kami. Anjing kami pun lagu itu juga. Kalau ada makan, dia makan. Kalau tak ada, dia diam. Jadi apa beza awak dengan dia? Enggak juga. Aku kembali bertanya, wahai pemuda, kalau begitu, bagaimanakah pengertian sabar menurut kamu? Yang betulnya apa? Apa yang patutnya? Kata pemuda itu, jika kami kehilangan sesuatu, kami bersabar. Dan jika kami mendapatkannya, maka kami tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memberikannya pula kepada orang lain. Kita beri pula kepada orang lain. Jadi menunjukkan itu sabar dalam dua perkara. Sabar, waktu tak ada susah kita sabar, waktu kita senang kita sabar juga untuk infak benda yang kita ada. Jika demikian, berarti ada kesabaran yang sama dimiliki oleh hayawan dan manusia. Namun demikian, terdapat kesabaran yang dapat mengangkat darjat manusia muslim mengatasi para hayawan. Ada kalanya kamu menemui di kalangan orang-orang yang bukan muslim seorang yang punya kesabaran dalam menghadapi pelbagai ancaman musibah dan memiliki ketahanan tanpa pernah terjatuh, tetapi di balik itu dia tidak mengharapkan balasan pahala atau imbalan apapun di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ada orang, kalau kita tengok ni, penjuang-penjuang human right lebih sabar daripada kita. Sanggup tidur di hadapan kereta kebal dan sebagainya. Ni pejuang human right, kuat dia. Maknanya dia lebih sabar daripada kita orang Islam. Macam mana ni? Maka memang demikianlah. Dan sungguhnya sabar pun berkaitan dengan tugas kewajipan, kerana sesungguhnya Allah telah menguji hamba-hambanya dengan berbagai-bagai macam jenis kewajipan yang mesti mereka laksanakan dan pelbagai perkara haram yang mesti mereka jauhi, serta berbagai takdir yang mesti mereka terima dengan sabar dan tidak terjerumus ke dalam sikap mengeluh, marah dan mengadu apa yang dilakukan oleh pencipta kepada sesama makhluknya. Karena kalau kita salah guna istilah sabar ni, nampak kita dengan hayawan tu sama, ada makan tak ada diam. Maka sabar kita ni mengatasi lebih daripada itu. Alhamdulillah, kita berpindah kepada satu lagi perbincangan, as-sabru fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda muka surat yang sama 256, sabar menurut sunnah Nabi. Yang tadi dalam Quran sudah banyak, berpuluh ayat. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Tuan Syekh kita bawa beberapa hadis. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar di saat kehilangan penglihatan matanya. Orang ni tiba-tiba je mata dia buta. Dia pergi hospital. Baru ni saya jumpa seorang pakcik. Seorang pakcik ni aktivis masjid. Dia ni suka atur orang ceramah gini. Tiba-tiba saya dapat maklumat mata dia buta. Kita pergi ziarah dia. Kata, ayah,
Apa cerita yang terjadi? Jadi cerita dia nak pergi, biasalah orang tua ni kan, nak buang selaput mata. Ada yang putih kat mata tu di hospital. Entah macam mana takdir Allah SWT terkena kepada dia. Lepas baiki mata tu terus buta, tak nampak. Dua-dua. Jadi orang macam ni apa nak buat? Nak marah ke doktor? Doktor dah berusaha untuk buat yang terbaik. Bahkan doktor yang buat dia tu, yang dia pilih tu, kawan yang paling rapat dengan dia, yang paling sayang dengan dia. Bukan doktor tak kenal. Apa nak kata? Maka Nabi SAW telah bersabda, Allah SWT telah berfirman dalam hadis kursi, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi," apabila aku menguji hamba-Ku kepada kedua-dua kesayangan dua anggota sayangnya, mana dua biji mata dia hilang, lalu dia bersabar, nascaya aku akan menggantikan keduanya untuk dia dengan syurga. Subhanallah. Jadi orang hilang biji mata penglihatan ini, kita sabar, bagi dia syurga. Hadis ini dalam Bukhari. Dan seorang satu lagi hadis yang kedua, tiada ganjaran pahala bagi hamba yang mukmin di sisi aku apabila aku mencabut nyawa kekasihnya. Orang yang paling kita sayang, anak kita, dia ambil nyawa. Dan dari kalangan penghuni dunia, kemudian dia sabar, mengharapkan pahala, maka tidak ada balasannya kecuali syurga. Jadi yang pertama tadi hilang anggota penglihatan, yang kedua hilang keluarga, maka kita sabar. Apa kita dapat? Syurga. Dapat syurga. Hadis ini juga dalam Bukhari. Cerita yang ketiga, seorang perempuan yang hitam menderita penyakit sawan. Sorak, maknanya kejap-kejap dia tak sedar. Bila tak sedar, dia rebah, kain dia terbuka, macam-macam lah orang tak sedar. Maka dia datang mengadu jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah ali. Ya Rasulullah, doakan saya minta sembuh penyakit. Nabi tanya dia, aku boleh doakan Allah supaya kamu sembuh, tapi kalau kamu nak, kamu sabar. Walakil jannah, Nabi kata, mu boleh syurga. Agak-agak macam mana kita kalau kena tawaran macam ni? Nak jawab tak? Nak syurga ke nak sembuh? Allah qalat asbir. Perempuan dia jawab, saya sabarlah Rasulullah, walaupun saya sakit, tapi ud'ullah li alla atakasyaf. Doakan Allah, bila saya rebah, saya tak sedar, tak terdedah aurat saya. Tengok orang jaga aurat ni, waktu dia tak sedar pun dia minta Allah jaga aurat dia. Yang kita sedih hari ni para jemaah sekalian, anak-anak kita, isteri-isteri, wanita-wanita kita ni tak sawan pun jadi macam sawan dah. Nah, pakaian-pakaian tak patut syariah tu berlaku dah. Kata kau, kalau pun jumpa anak lagi ni tanya, mu ni kena penyakit sawan kau? Baru kena sekali dah. Kena penyakit sawan kau awak. Maka fada'alaha, oleh kerana dia minta nak sabar dan minta supaya aurat tak terdedah, maka Nabi kita berdoa, bila dia rebah tak sedar, aurat dia tak terbuka, berkat doa Nabi SAW. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi timbul soalan, tengok nombor 3 di bawah tu, dia kata sabar ni satu sifat yang semula jadi ataupun sifat yang boleh dibentuk. Tulis kat tepi kitab tu, tulis sabar ini sifat dipanggil wahbi mana hebah, anugerah daripada Allah Ta'ala kepada orang itu, ataupun kasbi. Kasbi ini maksudnya usaha yang kita boleh latih diri kita jadi orang sabar. Ini menarik ni kan. Dalam sunnah disebutkan pengertian yang menunjukkan bahawa sabar adalah penyakit yang boleh dibentuk, pekerti akhlak yang boleh dibentuk. Memang ada sebahagian orang yang dianugerahi watak sabar sepenuhnya oleh Allah, dan sebahagian lain hanya dianugerahi sebahagian kecil darinya. Ada orang yang asal dia sabarnya. Seandainya seorang merasakan bahawa dirinya masih sedikit dalam amalan hati ini, dia dapat memperolehinya dengan melatih diri. Dia panggil riyadah, untuk membiasakannya dan berusaha gigih, kerana sesungguhnya hal ini merupakan sesuatu yang boleh diraih dan bukan sesuatu yang dialami
yang tidak boleh ditingkatkan. Jangan kata, oh saya ni minta maaf lah, memang sifat saya panah baran, memang saya gini, tak mau berusaha untuk buat. Kita kata orang ni kecundang sebelum berusaha, tak ada hujah. Ni ada setengah orang macam tu, bila isteri dia minta supaya dia berubah jadi manusia yang sabar, tu alasan dia, sorry, saya belum kahwin dengan awak pun beginilah saya panah baran. Jadi dia sendiri tak mau berusaha. Ini satu kesilapan. Dalil yang menunjukkan bahawa sabar adalah akhlak, sifat yang boleh diusahakan dan bukan sesuatu yang dialami. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah bersabda, sesiapa yang memaksa dirinya untuk bersabar, sesiapa yang memaksa dirinya untuk bersabar, man sabbara sabbarahullah, maka Allah akan membuatkannya menjadi sabar. Allah Ta'ala akan jadi man yatasabbar yusabbirullah. Siapa dia berusaha untuk jadi sabar, Allah Ta'ala akan jadikan dia sabar. Kita ni para jemaah sekalian, hadis ini, tanda hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari. Wa man yata'affaf, maknanya nak baikkan jiwa dia, berusaha, Allah Ta'ala akan baikkan jiwa dia. Dulu kita sifat tamak, nak ke dunia, tamak pada tengok, tak boleh tengok orang. Tak, tengok kawan kita pakai baju comel sikit, beli lalu. Tengok orang ni tukar kereta, mengamuk kita. Jadi akhir sekali kita bermula dengan sifat yatasabbar, yata'affaf, mula jadi orang baik. Allah dengan niat ikhlas, Allah Taala akan beri, insya-Allah. Berdasarkan watak asalnya manusia adalah keluh kesah, resah dia. Namun setelah dia mengetahui keutamaan sabar, pahala sabar, fungsi dan kedudukannya dalam agama, tentu dia akan memutuskan bahawa tiada suatu kejadian atau suatu sikap pun dalam kehidupannya melainkan dia akan melaluinya dengan kesabaran, berjuang melawan hawa nafsunya untuk menanggung dan memaksa dirinya untuk bersikap tegar terhadapnya, bersikap sabar, sehingga dirinya menjadi orang yang penyabar. Jadi boleh kita ni, jangan kata kita tak ada jadi orang sabar. Berapa banyak para jemaah sekalian, orang-orang yang dulunya garang, tapi bila dia belajar, mari hidup mengaji kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf, akhirnya dia jadi lembut. Tapi kalau kita mengaji tasawuf, habis 2-3 kitab dah, tapi asyik duduk maki orang je, asyik dia marah ke isteri je, kita kata ini bukan tasawuf. Tasawuf nama dia, bukan tasawuf. Jadi orang tasawuf ni orang nak baiki hati, nak lembutkan hati, bukannya nak kelahi dengan orang. Jadi kita berpindah kepada fadlus sabri. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah telah menjelaskan bahawa sabar bagi orang mukmin mengandungi kebaikan yang besar. Apabila dia ditimpa musibah, dia akan bersabar, dan bersabar itu baik baginya. Jadi kelebihan sabar telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, yang mengatakan Nabi kita bersabda, as-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dia. Sabar, salat adalah cahaya, sedekah bukti kepada keimanan. Duit kita cari letih-letih, tiba-tiba orang minta derma, tabung, masuk, itu tanda keimanan. Sabar adalah penerangan, dia cahaya. Sampai ke akhirnya hadis ini riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi SAW bersua dengan seorang wanita yang sedang menangis dekat kubur, bila menangis dekat kubur, Nabi pun tegur dia, "Makcik, jangan duduk nangis sini, pergi balik." Dia tak tengok siapa dia, dia marah, "Ilaika anni," dia, "pergi awak." Kalau bahasa kita kat, berambus awak. Nah, apa tegur-tegur saya? Berambus. Bila Nabi pergi, orang berkata, "Makcik, makcik tahu siapa tadi yang kamu marah tadi?" "Siapa?" "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oh, dia bangun terus pergi cari Nabi, nak minta maaf. Tengok sampai rumah Nabi, tak ada pengawal, tak ada apa. Dia beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf. Nabi kata apa? "Innamas sabru indas sadmatil ula." Tengok dalam hadis tengah-tengah tu, sesungguhnya sabar itu hanyalah saat pertama kali musibah datang. Tak berlaku masa tu, kita sabar, itulah nama sabar. Ni kalau kita kereta kita orang langgar, bang masuk, kita keluar kereta cekak pinggang, basah, mata buta, tak nampak, terbolah kata orang lah, maki habis dah,
akhirnya urut dada. Alhamdulillah, nasib baik saya sabar. Sabar apa kau mati habis dulu 70 sedunia dah naik. Sabar lah, itu bukan sabar. Sabar ni astaghfirullahalazim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarallahu ma syaa fa'al. Itu nama sabar. Tapi kalau maki orang lepas tu dakwah dia sabar, kata tidak, itu sabar dakwaan saja, tidak benar dakwaan tersebut. Tengok, ini cerita menarik nih. Saya ambil satu cerita lagi, cerita Ummu Salamah. Ummu Salamah ni radhiyallahu anha, dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar, siapa dia ditimpa musibah, dia kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Boleh ingat tak? Tengok dalam hadis ni, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan berilah kepadaku gantinya lebih baik daripadanya. Ummu Salamah belajar hadis ni. Tak lama, tiba-tiba Abu Salamah, suami dia, meninggal. Dia membaca hadis. Sambil-sambil dia baca, dia terfikir juga, wa akhlifni khairam minha. Ya Allah, gantikanlah aku daripada yang hilang ni, orang lebih baik daripada dia. Dia duduk mikir, ya Allah, siapalah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ni? Siapa? Tak lama, habis hendah dia, dia dapat pinangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena yakin. Tapi jangan duk mikirlah pula. Lepas suami mati baca wakhlufni khairan minha, duk mikir ke suami muda pula dah. Berat dia. Tunggu 3 tahun tak mari-mari suami, dia pun mikir, betul ke hadis ni? Ustaz ni kelentung kita ajar di masjid dah. Ustaz Razik dah suka tulis doa. Ajar-ajar doa ni tak boleh juga ganti. Para ulama katakan ganti tu bukan mesti orang. Ada kalanya diganti dengan perkara lain. Contohnya suami jaga kita, sambil-sambil jaga pun dia pergi juga sana sini. Tapi tiba-tiba bila suami mati, anak kita yang tak terfikir dia nak balik duduk di kampung, tiba-tiba berkorban, letak jawatan, balik duduk dengan mak, jaga mak. Ada tak berlaku lagi? Wakhluf ni, ada orang yang tolong jaga kita, yang kita tak terfikir anak ni akan balik. Alhamdulillah. Jadi bukan bermakna sali, orang panggil tukar. Kalau kereta buruk kena langgar, boleh kereta baru. Suami yang mati, boleh yang suami baru. Tak semesti macam tu. Ini kita kena itu memahami fiqhul hadis. Bukan hadis tu nak tukar, tapi Allah kata, Nabi SAW kata, wa akhlifni, gantikan aku dengan orang yang kehilangan ini lebih baik daripada dia. Allah Ta'ala yang pandai nak ganti apa dia. Banyak lagi lah contoh-contoh di sini. Siapa dia mati anak dan sebagainya. Kita akan pergi kepada jenis-jenis manusia, an-nasu was-sabr. Muka surat 262 tu, nombor 11 kan. Jadi manusia ni dalam bab sabar ada beberapa kategori. Ada orang yang ahlus sabri wat taqwa. Memang orang ni sifat dia sabar dan dia seorang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang telah diberi kurnia nikmat oleh Allah Ta'ala dari kalangan orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Mereka bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Tuhannya dan bersabar pula dalam menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Doalah, Allahumma ja'alni minhum, ya Allah jadikan kami dari golongan yang pertama ini. Yang kedua, golongan yang lain pula, ada yang memiliki takwa namun tidak memiliki kesabaran. Subhanallah. Ini kita bimbang hari ni. Ini ahli-ahli masjid ni, ahli-ahli orang yang hebat-hebat ni, pergi kuliah dia setiap malam kuliah. Sesungguhnya memang ada orang ahli ibadat, zuhud, rajin melakukan qiyam, berpuasa, gemar bersedekah, rajin berzikir lagi khusyuk. Namun apabila musibah datang menimpanya, dia langsung berputus asa. Habis. Mana masjid tu? Tak pergi masjid dah. Kenapa? Kecewa dengan Allah Ta'ala. Dia baik, kenapa Tuhan bagi bala? Sudah. Dia seorang memiliki ketakwaan, namun apabila ditimpa musibah terlihat rapuh dan langsung kecewa. Dengan ini Ibnul Jauzi telah menceritakan pengalamannya bahawa dia pernah melihat seorang lelaki yang sudah lanjut usia, melewati 80 tahun. Dengan 80 tahun dah, dia selalu memelihara solat jemaahnya.
kemudian salah seorang dari putrinya meninggal dunia, lalu secara spontan dia mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan tidak ada gunanya bagi siapa pun berdoa kerana sungguhnya doa pasti tidak diperkenankan. Mana dia berdoa minta selamat, tiba-tiba anak dia mati, jadi tak ada faedah lagi berdoa. Kecewa. Nah, ini bahaya kita ni. Ana dalam kuliah kita, tuan-tuan boleh tengok dalam ceramah tajuk dia kepentingan akhlak dalam memurnikan akidah. Sebab ana tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Nabi kata, aku dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia. Kita rasa heran, kenapa Nabi kurung tujuan dia dakwah ni nak bina akhlak, sedangkan asas pada dakwah dia tauhid. Bila kita teliti, baca, kaji, tengok, rupanya ada rahsia di sana. Tuan-tuan tanda rahsia ni macam ni, macam pak tadi. Orang ni diberi takwa, Masya Allah, mari masjid serban, dua atas kepala, atas bahu lagi, jubah, tasbih tangan, hangguk tasbih. Dia nak keluar daripada masjid, kereta dia kena sekat dia orang duduk belakang. Sepak kereta kawan tu, maki tuan dia macam orang tak sedar diri. Tengok di mana takwa, di mana warak dalam masjid, di mana akhlak. Hadah. Tengok ada orang yang Masya Allah diberi takwa tapi tak ada sabar, rugi. Orang satu kampung tengok, Masya Allah, kami duduk sangka Pak Haji kita ni wali besar, rupanya tok mengamuk, rupanya orang panggil kan mengamuk, marah orang tu, maki orang tu, selipar dia kena sepak ya, basah mata buta, tak tengok selipar atau ayah pun. Sudah kita. Ini masalah besar. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, asas kita, base kita di mana? Akhlak. Jadi sabar ni kunci besar. Kalau kita ada sifat ini, maka kunci besar di dalam berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tingkatan manusia, ada orang yang sabar dan ada orang bertakwa. Itu yang kita nak. Ada orang yang sekadar bertakwa tapi tidak ada sabar. Na'udzubillah. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, iaitulah tengok muka surat 265, maratibus sabri, peringkat kesabaran. Peringkat kesabaran. Sabar mempunyai beberapa peringkat, dan sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah mempunyai peringkat yang lebih tinggi daripada sabar menahan diri dari kederhakaan. Sabar dalam menahan diri terhadap maksiat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada sabar ke atas takdir. Sebab takdir benda tak boleh lari, tak boleh nak elak, dia mari. Tapi maksiat di tangan kita, kita yang pilih nak buat ke tak nak buat. Nampak tak? Jadi dia martabat kedua. Martabat yang ketiga, barulah sabar dalam melakukan sabar di atas takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar dalam melaksanakan kewajipan merupakan jenis kesabaran yang paling tinggi, kerana sesungguhnya melaksanakan kewajipan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah daripada meninggalkan perkara-perkara yang larang, dan pahala meninggalkan larangan lebih besar daripada pahala sabar menahan derita musibah. Dengan itu, kerana sabar dalam melaksanakan kewajipan dan sabar dalam menjauhi larangan, kedua-duanya merupakan amalan pilihan. Kita pilih di tangan kita, nak buat tak nak buat. Berbeza kaedahnya dengan musibah yang menimpa diri, maka perkara ini merupakan suatu yang tiada pilihan dan tiada lain yang mesti kita lakukan oleh hamba itu melainkan menahan diri dan bersabar terhadapnya. Jadi alhamdulillah, itu para jemaah sekalian, maratibus sabri ada 3. Jadi peringkat yang paling tinggi sekali melaksanakan tuntutan syariat Allah Ta'ala. Jadi tuntutan syariat terbagi pada 2. Satu, perkara yang fardu, yang wajib. Yang kedua, perkara yang sunat. Maka utamakan menjaga yang wajib, kemudian jaga yang sunat. Ini kita bimbang kadang-kadang, yang sunat tu jaga sungguh-sungguh. Saya Masya Allah Tabarakallah, bulan Ramadan 30 malam tak miss tarawih. Tapi Masya Allah Tabarakallah, solat Jumaat tak pergi. Mana lebih besar, solat Jumaat ke solat tarawih? Solat Jumaat yang utama, solat fardu tapi tak pergi. Orang azan relax dekat rumah.
Tapi tarawih sah depan. Itu dia panggil dalam menjaga maratib, menjaga ibadat juga, yang fardu utama, kemudian yang sunat. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, iaitulah Majalatus Sabri, medan sabar. Jadi medan sabar ni kita ni, manakah medan kita kena sabar? Yang pertama, sabar dalam menghadapi berbagai cubaan dunia. Allahu Akbar. Jadi cubaan dunia ni banyaklah, dengan kehidupannya, dengan macam-macam benda, maka kita kena sabar. Yang kedua, tulis nombor dia lepas pada Baqarah tu, sabar untuk tidak menurutkan hawa nafsu, sabar untuk tidak mengikuti tuntutan hawa nafsu. Maka dengan ini Allah SWT peringatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta bendamu, anak pinakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat. Jadi sifat sabar terhadap berbagai selera yang disukai oleh hawa nafsu mempunyai 4 kriteria yang mesti dipatuhi. Yang pertama, jangan sampai mempunyai kecenderungan padanya, dan jangan pula sampai terpedaya oleh. Kita nak ambil boleh, tapi jangan sampai mereka duk fikir hak tu. Yang kedua, jangan sampai membuang waktu untuk meraihnya dan bersikap terlebih-lebihan dalam mengikutinya. Yang ketiga, tetap sabar dalam menunaikan hak Allah di saat menerimanya. Jadi waktu kita duduk buat benda-benda yang keduniaan ni pun, jangan lupa untuk kita melaksanakan tugas kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, jangan sampai menjuruskan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kita nak mengawal nafsu kita ni, kita kena ikut perkara yang tersebut. Itu dia panggil Majalatus Sabri. Jadi jelaslah kepada kita. Yang seterusnya kita akan pergi kepada al-asbab, sebab-sebab yang boleh membawa kita kepada sabar, muka surat 274. InsyaAllah tuan-tuan, walaupun kita baca cara ringkas, ana ada baca dan saya talkhiskan. Ini dia panggil khulasah, mulakhas. Kalau orang nak periksa kat jawapan lulus ni, walaupun kita lompat beberapa muka surat, tapi dia punya poin yang besar sudah ada. Cuma balik rumah nanti para jemaah boleh baca sendiri cerita-cerita yang menarik lagi yang ada di situ. Tengok muka 274 bawah sekali. Faktor-faktor yang dapat membantu terciptanya kesabaran. Ini penting ni. Kita semua nak jadi orang sabar. Kau tak nak? Semua nak belaka kan? Yang pertama, mengenal ciri-ciri dan fitrah kehidupan dunia yang di dalamnya penuh dengan penderitaan dan susah payah. Jadi dunia ni banyaklah cabaran. Allah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Dia akan bekerja bersungguh-sungguh menuju Tuhannya, maka pasti dia akan menemuinya. Manakala kita sungguh-sungguh menghadapi cabaran ini, insya-Allah kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita mesti beriman bahawa dunia dan seluruhnya isi kandungannya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri kepada siapa dia kendaki, dan dia tahan daripada siapa yang dia kendaki. Jadi tak usah duduk cakap banyak. Ada orang Masya Allah nak juga dia, kau anak nak dia, akhir kali tak dapat seorang pun. Kata apa? Ada orang Masya Allah tabarakallah miskin, tak nak anak, 15 anak Allah Ta'ala beri pada dia. Ada orang yang kaya raya Masya Allah, mengaji tak tinggi mana, tapi jutawan. Ada orang menghabiskan masa belajar tapi tak dapat apa yang dia kena. Itu dia panggil kedudukan yang seterusnya. Kemudian kita bagi kepada yang ketiga, yang seterusnya. Tengok muka surat 278 tu. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan berlindung di bawah naungannya serta meminta bantuannya. Kita minta Allah, ya Rabbi, aku ni sifat aku ni keras, sifat aku ni mudah marah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Maha Kaya, dia yang meletakkan asal sifat kita tu bengking, tak sabar, resah. Tapi Allah Ta'ala juga boleh buat orang ni. Kalau kita nak baca lepas pada ni, kita akan tengok
contoh-contoh yang dibawa dari kalangan Nabi, dari kalangan para sahabat tabi'in, orang yang hebat-hebat. Bagaimana sahabat dulu? Garang, bengkeng kata orang, bengis. Bila masuk Islam, Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan berbekas di muka dia jalur aliran air mata kerana menangis takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berubah 100% dengan sebab apa? Dengan sebab dia tahu kita ni milik Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, beriman kepada qada dan qadar termasuk jalan paling besar yang dapat membantu terciptanya kesabaran. Memang jelas pak kena, kita berusaha untuk tak kena bala, tiba-tiba kena. Kita tahu ini semua ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nak lari tak boleh, nak mengelak tak boleh, nak tak boleh, maka dia akan kena. Sabar. Nah, ini panggil. Jadi kita pergi kepada perbincangan halangan-halangan, afatun fi tariqis sabri, beberapa halangan yang mendesak, mengganggu kita, menghalang kita mendapat sifat sabar. Yang pertama, qadiyatul isti'jal, masalah tergesa-gesa. Kerana sungguhnya manusia itu secara fitrah mempunyai sifat tergesa-gesa, seperti disebut dalam Al-Quran, khuliqal insanu min ajal. Gopoh, buat benda nak siap selalu, buat benda nak tengok hasil, maka bila tak dapat kita akan kecewa, tak sabar. Sabar dulu, jangan marah kan. Yang kedua, sikap marah dan emosi bertentangan dengan kesabaran. Jadi orang satu lagi, orang yang suka sifat marahnya kuat sangat, maka pada ketika itu mereka akan duduk di kalangan orang-orang yang menghalang kita sabar. Jadi kita cuba menahan marah kita, kontrol sifat marah tu jangan kuat sangat. Dan kita pun jangan carilah punca-punca jadi kemarahan, tak usah duduk cari. Nah, jadi buat benda yang tak marah. Yang ketiga, putus asa merupakan hambatan paling besar, halangan yang paling besar bagi terciptanya kesabaran. Ketika Nabi Yaqub berpesan kepada putera-puteranya, mengingatkan mereka akan tidak putus asa, Yaqub kata apa? Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wala tayasu min rauhillah. Gilah cari Yusuf, jangan putus asa. Ini dia panggil 3 sebab yang menyebabkan kita kehilangan halangan kita daripada nak menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian Tuan Syekh kita ni bawa muka surat 280 tu merenungi kisah orang-orang yang sabar, termasuk menjadi sebab paling besar membantu terciptanya kesabaran. Maka dibawanya cerita, siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Nuh ni berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Kita baru masuk dakwah ahli masjid baru 5 bulan. Duk marah orang tak pergi masjid dah. Sabar. Tak. Duduk dulu. Marah orang tu marah lah. Dakwah. Tengok. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tengok. Contoh-contohnya banyak, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Maka para jemaah sekalian, kita boleh baca dalam buku kita ni, menarik kisah-kisah yang menarik ini. Di antara kisah yang disebut iaitulah kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok muka surat 286, bagaimana dia telah dipenjarakan oleh pemimpin yang zalim pada waktu itu, tapi dia sabar. Jadi lengkap dalam kitab kita ni ada sabar di kalangan ulama, di kalangan para nabi, para sahabat, dan juga para orang-orang yang saleh di kalangan mereka. Jadi yang terakhir sekali dalam muka surat 290, bagaimana seorang dapat bersabar agar tetap menahan pandangan matanya terhadap perkara yang diharamkan. Ini soalan-soalan. Jawabnya, dia dapat bersabar dengan melakukan beberapa perkara, antara lain tidak mendatangi tempat-tempat yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Jadi kalau kita tahu kita ni nak sabar, dan kalau kita pergi tempat begini boleh menimbulkan kemarahan, boleh menimbulkan maksiat, kita mengelakkan, jangan pergi di tempat-tempat yang tersebut. Karena itulah setelah itu menjauhi tempat-tempat maksiat, menjauhi fitnah dan melarikan diri daripadanya. Setelah dia dapat merasakan manisnya menahan pandangan mata dan pahala yang diperolehi serta perkara-perkara yang dianugerahkan oleh Allah ke dalam hatinya berkat kesabarannya, maka akan mudahlah baginya menundukkan pandangan mata. Selanjutnya, apabila terbayang dalam hatinya gambar-gambar yang mempesonakan hawa nafsu, maka kesabaran ini berguna bagi dirinya untuk lari daripadanya. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam masalah sabar.
Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung perbahasan yang ke-8 al-muhasabah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu